Wahyu 14. Kemudian aku melihat dan nampak anak domba berdiri di atas bukit Sion. Bersama-samanya berdiri 144,000 orang yang pada dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Lalu aku mendengar suara dari langit, seperti deruman air terjun dan seperti gemuruh guruh. Bunyi itu seperti musik daripada para pemain kecapi yang memainkan kecapi. Di hadapan tahta, 4 makhluk hidup itu dan pemimpin-pemimpin itu berdirilah 144,000 orang itu. Mereka menyanyikan satu nyanyian baru yang tidak dapat dinyanyikan orang lain. Mereka sahajalah yang telah diselamatkan oleh Allah. Mereka tidak bersetubuh dengan wanita. Oleh itu, mereka murni seperti anak darah. Mereka mengikuti anak domba kemana sahaja dia pergi. Antara umat manusia, merekalah yang telah diselamatkan oleh Allah. Mereka milik Allah. Dan anak domba itu karena mereka seperti bahagian pertama daripada tuaian yang dipersembahkan kepada Allah. Mereka tidak pernah berbohong. Mereka tidak bercela. Kemudian aku nampak satu lagi malaikat terbang tinggi di angkasa. Dia membawa berita baik yang kekal untuk diisytiharkan kepada manusia di bumi, yaitu kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan negara. Malaikat itu berseru, "Hormatilah Allah dan pujilah kebesarannya. Tibalah masanya Allah menghakimi manusia. Sembahlah Dia yang menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air." Setelah malaikat pertama pergi, datanglah malaikat kedua yang berkata, "Kota Babel sudah jatuh. Kota besar itu sudah jatuh. Perbuatan cabul kota Babel merosakkan semua bangsa, seperti wain yang memabukkan mereka." Setelah kedua-dua malaikat itu pergi, datanglah malaikat ketiga yang berseru, "Sesiapa yang menyembah binatang itu dan patungnya, serta menerima tanda binatang itu pada dahi atau tangan, akan minum wain yang melambangkan kemukaan Allah. Wain yang pekat itu dituang ke dalam cawan kemukaannya. Semua orang itu akan diseksa di dalam api dan belerang di hadapan malaikat-malaikat suci dan anak domba. Asap api yang menyiksa mereka akan mengebut terus-menerus untuk selama-lamanya. Mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya serta mereka yang mempunyai tanda nama binatang itu akan terus-menerus terseksa siang dan malam." Itulah sebabnya umat Allah yang taat kepada perintahnya dan setia kepada Yesus mesti tabah hati. Kemudian aku mendengar suara dari syurga berkata, "Tuliskanlah hal ini mulai sekarang. Berbahagialah orang yang mati semasa mengabdi kepada Tuhan dengan setia." "Benar," jawab Roh Allah. "Mereka tidak berjerih payah lagi, kerana perbuatan baik mereka akan menyertai mereka." Kemudian aku memandang dan nampak awan putih. Di atas awan itu duduklah sesusuk tubuh yang kelihatannya seperti manusia. Kepalanya bermahkota emas dan tangannya memegang sebilah sabit yang tajam. Kemudian satu lagi malaikat keluar dari rumah Allah. Dia berseru dengan suara kuat kepada dia yang duduk di atas awan itu, "Gunakan sabitmu dan mulakan kerja menuai, kerana musim menuai sudah tiba. Tuaian di bumi sudah masak dan sudah tiba masanya untuk dituai." Lalu dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke bumi, dan tuaian di bumi dikumpulkan. Kemudian aku nampak satu lagi malaikat keluar dari rumah Allah di syurga. Dia juga memegang sebilah sabit yang tajam. Setelah itu, satu lagi malaikat yang berkuasa atas api keluar dari mazbah. Dia berseru dengan suara kuat kepada malaikat yang memegang sebilah sabit tajam itu, "Gunakanlah sabitmu dan sabit buah anggur di ladang anggur di atas bumi, kerana buah anggur sudah masak." Oleh itu, malaikat itu mengayunkan sabitnya ke bumi dan menyabit buah anggur dari batangnya, lalu melempar buah anggur ke dalam alat pemeras anggur, yaitu kemurkaan Allah.
Buah anggur diperas di luar kota, dan dari alat pemeras anggur itu mengalirlah darah seperti air bah, sejauh 300 km dan sedalam kira-kira 2 meter.